Sebelum anda menonton video ini, sila tekan button like dan share video ini. Okey. Assalamualaikum dan hai. Saya Muhammad Nazmin, pediatri student. Kumpulan kami akan menerangkan kajian mengenai kemandulan dalam kalangan lelaki dan perempuan di pertengahan umur. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kemandulan itu? Okey, kemandulan ni adalah sebenarnya ketidakkemampuan untuk menghasilkan anak atau persenyawaan. Kemandulan juga boleh merujuk kepada wanita yang tidak dapat mengandung sehingga cukup bulan. Bagi manusia, kemandulan boleh berlaku kepada lelaki dan perempuan, dan kemandulan ini biasanya dihadapi oleh lelaki dan perempuan di pertengahan umur. Kemandulan ini biasanya dapat dikesan terhadap pasangan yang telah berkahwin. Jadi, bagaimana kemandulan ini dapat dikesan dan apakah punca kemandulan ini? Adakah cara untuk merawat penyakit ini? Jangan risau. Rakan-rakan saya akan menerangkan lebih mendalam mengenai penyakit kemandulan ini. Dipersilakan. Seterusnya, terdapat beberapa punca yang menyebabkan seseorang lelaki itu mendapatkan kemandulan, iaitu yang pertama ialah penyakit. Penyakit yang boleh menyebabkan seseorang lelaki itu mendapat kemandulan ialah penyakit varicocele, iaitu saluran darah vena yang banyak di bahagian testis. Ia akan menyebabkan suhu di bahagian testis meningkat dan kualiti sperma akan berkurang. Rawatan varicocele ni akan memperbaiki kuantiti dan penghasilan sperma yang dihasilkan oleh testis. Yang kedua, jangkitan kuman. Sesetengah jangkitan kuman itu akan menyebabkan keradangan pada saluran sperma dan testis, di mana ia akan menyebabkan saluran itu tersumbat atau testis tidak mampu untuk menghasilkan sperma yang cukup. Selain itu, terdapat juga beberapa sebab lain yang boleh menyebabkan lelaki itu mendapatkan kemandulan, iaitu penyakit kronik yang dialaminya seperti diabetes, tuberkulosis ataupun AIDS. Kita akan beralih kepada rakan saya yang seterusnya. Terima kasih kepada pemberi. Okey, masalah ejaculation. Sesetengah lelaki yang mengalami masalah tulang belakang, kencing manis akan mengalami masalah ejakulasi berbalik yang bermaksud retrograde ejaculation, di mana sepatutnya sperma tersebut dipancar keluar, tetapi sperma itu termasuk ke dalam puding kencing. Testis yang tidak turun yang bermaksud undescended testis. Ketika bayi membesar, ada setengah testis bayi tidak turun sepenuhnya ke dalam skrotum. Ini membuatkan testis tersebut tidak dapat menghasilkan sperma dengan efektif. Masalah berkaitan dengan seks. Mereka yang mengalami mati pucuk ejakulasi permatang, sakit ketika melakukan hubungan seks boleh menyebabkan seseorang itu mengalami masalah mandul. Ubat-ubatan. Beberapa jenis ubat seperti penggunaan ubat steroid pada jangka masa panjang, ubat kemoterapi dan beberapa jenis ubat antifungsi boleh menyebabkan perkara ini berlaku. Sekarang kita sambung kepada pembaca seterusnya. Terima kasih kepada kawan saya yang telah terangkan tadi. Sekarang saya pula akan menerangkan sebab-sebabnya. Yang pertama, endometriosis, iaitu lapisan rahim yang merangkumi ovum yang tidak disenyawakan itu tumbuh di luar rahim lalu menjadi endometriosis. Saluran sekitar rahim dan ovum tersumbat disebut sebagai ovulasi. Simptomnya ialah senggugut teruk, kesakitan ketika seks, sakit teruk bahagian pelvis dan sakit ketika buang air ketika haid. Kedua, masalah ovulasi. Hormon menghalang sehingga membantukkan kematangan telur, iaitu ovum. Simptomnya ialah tidak datang haid, tidak menentu haidnya, pendarahan teruk. Ketiga, kualiti telur rendah.
rosak atau ketidaknormalan kromosom di mana telur tidak bertahan lama sehingga usia 9 bulan sehingga dia gugur. Wanita yang berusia 30-an sehingga awal 40-an berisiko mendapat telur yang tidak berkualiti. Simptomnya ialah sukar hamil ataupun mengalami keguguran. Terima kasih kepada rakan sebelah saya dan saya akan sambungkan isi yang seterusnya. Nombor 4 adalah sindrom polistik ovari atau dikenali sebagai PCOS. PCOS ialah sistem kecil yang tersusun di dalam ovari perempuan dan ia hanya dapat dilihat melalui bantuan imbasan ultrasound. Punca PCOS ini masih belum diketahui lagi. Gejala PCOS ini ialah nombor 1 ialah kitaran haid yang tidak teratur. Nombor 2 ialah rambut gugur dan nombor 3 ialah mempunyai banyak bulu di bahagian muka dan bahagian badan. Nombor 5 ialah tiub falopia tersumbat atau rosak. Tiub falopia tersumbat atau rosak, ia akan menghalang telur untuk sampai ke uterus. Dan dalam masa yang sama juga, ia turut menghalang sperma untuk menghampiri telur. Penyebab utama tiub falopia tersumbat ini kerana keradangan pelvis. Penyakit radang pelvis ini ia merangkumi infeksi dan alat kelamin wanita. Ia termasuk tiub fallopian, kilan ovari dan radang rahim. Penyakit radang pelvis ini terjadi kerana jangkitan oleh bakteria Chlamydia trachomatis. Gejala keradangan pelvis ini ialah gatal dan lendiran yang berlebihan di bahagian faraj dan saluran air kencing. Penyebab tiub falopia tersumbat yang kedua ialah penyakit kelamin. Penyakit kelamin ia disebarkan melalui hubungan seks yang telah dijangkiti kuman seperti Chlamydia. Penyakit kelamin ia dijangkiti melalui dubur, mulut dan faraj. Gejala alat kelamin ialah gatal, bengkat, keluaran lendir dan kemerahan di bahagian faraj dan zakar. Sekarang saya akan bagi kepada rakan sebelah saya untuk menerangkan isi yang seterusnya. Terima kasih kepada saudari Nur Amalin atas penerangannya sebentar tadi. Baiklah, saya akan menerangkan tentang rawatan kesuburan bagi wanita. Ubat kesuburan seperti clomiphene citrate atau lebih dikenali sebagai clomid atau Silfin. Ia adalah ubat yang biasa digunakan. Ubat ini agak berkesan dan murah, kira-kira separuh daripada wanita yang mengambilnya akan hamil. Ubat ini menyebabkan pembebasan lebih daripada 1 telur pada satu masa. Jadi, terdapat peningkatan risiko kehamilan berganda, yaitu kehamilan 2 atau lebih janin. Seterusnya, pembedahan untuk tiub fallopian tersumbat. Pembedahan laparoskopi boleh mengeluarkan tisu parut pada beberapa wanita yang meningkatkan peluang mereka untuk hamil. Dan insulinasi instratrin atau IUI, ia digunakan untuk merawat pelbagai jenis kemandulan. Dalam teknik ini, sperma diletakkan terus ke rahim pada masa ovulasi dan ia dapat mengurangkan jarak pergerakan sperma untuk mencapai ke telur. IUI ini sering digunakan bersama-sama dengan ubat-ubatan untuk mencapai ovulasi. Okey, baiklah. Kita beralih ke rakan saya yang seterusnya. Dipersilakan.
Okey, saya akan sambungkan rawatan kemandulan wanita. Ya, rawatan dalam vitro fertilization iaitu IVF. IVF adalah menggabungkan sperma dengan telur di dalam makmal. Lepas embrio yang dicipta di dalam makmal akan diletakkan di dalam rahim wanita. Dan rawatan seterusnya adalah IVF dengan ICSI. CSI yaitu suntikan spesies intracytoplasmik. Ini adalah persenyawaan yang dibantu oleh magma yang melibatkan memasukkan sperma tunggal terus ke dalam telur. Dan embrio yang terbentuk dipindah ke dalam rahim dengan cara yang sama seperti IVF embrio, iaitu embrio IVF. Dan akhir adalah rawatan IVF dengan telur donor. Ya, ini adalah rawatan bagi wanita yang mempunyai kuantiti telur yang buruk dan lebih tua dan atau tidak pernah percaya dengan kitaran IVF sebelumnya. Ini boleh memilih untuk mempertimbangkan IVF dengan telur donor dan sperma pasangannya.
Dan bayi yang dihasilkan secara biologi berkaitan dengan bapa dan bukan ibu. Dan rawatan ini menggunakan embrio segar dari telur dono yang mempunyai kadar kejayaan yang tinggi. Okey. Seterusnya ialah cara untuk mengelakkan masalah lelaki mandul. Terdapat beberapa cara untuk mengelakkan masalah ini iaitu yang pertama, berhenti merokok. Yang kedua, kurangkan atau berhenti mengambil alkohol. Yang ketiga, elakkan daripada penyalahgunaan dadah. Yang keempat, kekalkan berat badan yang ideal. Yang kelima, elakkan daripada meningkatkan suhu testis. Yang keenam, kurangkan stres. Dan yang ketujuh ialah mengelakkan diri daripada terdedah kepada racun pertanian dan juga logam berat. Kita beralih kepada rakan saya yang seterusnya. Silakan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada rakan saya tadi. Okey, sekarang saya akan menerangkan cara untuk mengelakkan masalah kemandulan bagi wanita. Jika anda adalah seorang wanita dan anda merancang untuk hamil pada masa yang akan datang, anda perlulah memperbaiki gaya hidup anda. Caranya adalah sama dengan cara pencegahan bagi lelaki. Okey, yang pertama adalah dengan mengekalkan berat badan yang sihat. Mereka yang mempunyai masalah berat badan yang berlebihan atau dikenali sebagai obesity atau mempunyai kurang berat badan mempunyai risiko yang tinggi untuk mempunyai masalah ovulasi. Dan jika anda ingin mengurangkan berat badan anda, sila buat senaman secara sederhana dan sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sihat dan diet yang sihat. Okey, yang kedua adalah berhenti merokok. Ya, ia sama dengan cara pencegahan mandul bagi lelaki. Wanita juga perlu berhenti merokok kerana ia mempunyai banyak kesan negatif kepada badan anda. Dan yang ketiga adalah dengan mengurangkan atau berhenti pengambilan minuman beralkohol. Mengambil minuman beralkohol ketika hamil dapat memberi kecacatan kepada bayi yang sedang membesar. Jika anda ingin bayi dan anda sentiasa sihat, maka elakkanlah daripada mengambil minuman beralkohol. Itu sahajalah daripada kami. Kami harap video ini dapat memberi anda pengajaran atau info untuk mendapatkan kehidupan yang sihat. Sekian, terima kasih.